Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Yang mana baru sampai tu, jangan lupa untuk menekan butang like kalau korang suka dengan video ni. Komen kalau korang ada pendapat ataupun apa-apa yang korang nak sampaikan, tak puas hati ke, marah dengan Carol ke kan. Gurau je. And then finally korang boleh tekan butang subscribe kalau korang minat dengan konten-konten yang Carol buat. And last but not least, ada lagi satu, tekan butang lonceng supaya korang tak terlepas dengan konten-konten yang akan datang seterusnya nanti, yang Carol buat tu nanti. Jadi pada hari ni, pada video kali ni, kita ada satu kisah seram yang kalau nak cakap seram tu seram jugalah, nak cakap kelakar pun ya juga, tapi tak boleh juga babe. Benda-benda macam ni tak boleh dibuat main. Kira je kisah yang akan disampaikan kejap lagi ni memang kita tak boleh nak jangka benda tu jadi tau. Macam tak masuk akal pun ya. Yalah sebabnya ada orang ni kena rasuk tau. Masa dia kena rasuk tu, dia main WhatsApp. Bukan dia yang main WhatsApp, benda yang rasuk dia tu main WhatsApp dekat handphone dia. Korang boleh imagine tak? Korang boleh bayangkan tak? So tanpa melengahkan masa, jom kita start the story. Let's go. Video kali ini disponsor oleh Scarlett guys. Carol ada dapat satu produk daripada Scarlett yang dimana ada body scrub, ada shower scrub, ada juga body lotion. Barang ni sampai 2 minggu lepas dan Carol pun dah try pakai barang ni setiap hari. Memang mantap. Untuk body scrub, dia punya texture ada butiran halus yang dapat membuang kulit mati tanpa ada kesan iritasi pada kulit korang. Dalam dia tu ada glutathione dan juga vitamin E. And shower scrub pula, texture dia ada macam biji-biji kecil yang dimana benda tu yang akan membuang sel-sel kulit mati dan akan membuatkan kulit korang jadi lebih bersih. Dekat dalam shower scrub dia ada glutathione, vitamin E dan juga collagen. Body lotion pula, tekstur dia sangat lembut, mudah meresap dan juga tidak melekit pada kulit kita, yang dimana dekat dalam lotion tu ada glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide. Setelah menggunakan produk ni setiap hari, apa yang Carol dapati? First, bau dia tu memang sangat wangi tak terkata. Yang kedua pula, Carol boleh nampak kulit Carol menjadi makin segar dan makin bersih guys. Bau dia ni masih ada lagi setelah Carol mandi 4 jam yang lepas guys. Dia lagi bagus kalau kita gunakan produk ni secara konsisten. Bila guna secara konsisten, kita akan nampak perubahan dia nanti guys. Kalau korang nak dapatkan produk ni, korang just tekan je link yang ada dekat bawah tu. Jangan lupa untuk follow Instagram Scarlett guys. Jom kita sambung video. Okey, kisah ni dikongsikan oleh salah seorang series squad yang bernama Farah. Tapi Farah tu bukan nama sebenar dia. Dia tak bagi Carol untuk letakkan nama sebenar dia. Jadi Carol letak je lah nama dia tu sebagai nama Farah kan. Lagipun Farah tu senang untuk Carol sebut, Farah. Kisah ni berlaku pada tahun 2014 yang di mana Farah masa tu dia ada dapat tawaran untuk belajar dekat sebuah matrikulasi di Perak guys. Yang ni kita macam lari topik sikit lah. Dia bukan lari topik, dia ada kena mengena juga. Sebabnya apa yang Carol nak ceritakan ni, dia tak ada kena mengena dengan kisah ni pun. Tak ada kena mengena sikit lah. Cuma benda tu boleh dijadikan sebagai pengetahuan untuk korang semua. Yang mana dah tahu tu, tak apa, korang nak dengar boleh, korang tak nak dengar pun tak apa, korang just boleh skip je. Untuk pengetahuan korang semua, kalau kita masuk matrikulasi ni, dia ada 2 program yang ditawarkan pada masa tu, pada tahun 2014 tu lah. Carol tak pasti sekarang ni masih lagi sama ataupun benda tu dia dah tukar tau. So, yang pertama, PST. PST tu stand for program 1 tahun. Program tu stand for P, 1 tu stand for S, tahun tu stand for T. So, jadilah PST. Dan yang kedua pula adalah PDT. PDT tu stand for program 2 tahun. Program tu P, 2 tu D, tahun tu T. So, jadilah PDT. Beza dia cuma dekat huruf tengah dia tu je, antara S dengan D guys. So, kalau PST korang akan belajar dekat situ setahun. And kalau PDT pula korang akan belajar dekat situ 2 tahun guys. Kalau korang ambil yang setahun tu, memang boleh tahan jugalah dia punya pening tu. Sebabnya daripada 2 tahun, benda tu akan dikompreskan menjadi 1 tahun je korang belajar dekat situ. Otak memang pecah mat, saya jamin. Tapi benefit dia memang bagus. Setahun je korang belajar. Korang boleh faham tak? Itulah sedikit sebanyak perkara yang Carol nak share dekat korang, just macam untuk mengisi pengetahuan korang je guys. So yang si Farah ni, dia pergi ambil program PST, yang program setahun je belajar tu. Dia ambil aliran accounting guys. So nak dipendekkan cerita ni, si Farah ni pun teruslah bergerak ke matrikulasi tu dengan satu family dia semua. Bila dah nak sampai dekat tempat belajar dia tu, first impression dia memang agak seram guys. Kenapa seram? Sebabnya kiri kanan jalan nak masuk ke tempat dia belajar tu, hutan belantara guys. Semak samun, pokok kelapa sawit bersepah man. Andai katalah kalau diorang
orang tu nak keluar pergi ke Pekan Obanda, lagi-lagi pada waktu malam kan. Memang seram babe, serius cakap. So dia punya kedudukan asrama perempuan dia tu macam gini guys Bila kita masuk je dekat dalam kawasan college tu, kita akan jumpa rumah pensyarah dulu dekat bahagian depan dia, and then dekat bahagian belakang rumah pensyarah tu barulah kita akan jumpa college perempuan guys. Untuk college perempuan ni dia ada 3 bangunan guys. Ketiga-tiga bangunan semuanya ada 4 tingkat. Jadi si Farah ni ditakdirkan untuk duduk dekat salah satu bangunan tu. Tadi kan ada 3 bangunan kan, so dia duduk dekat salah satu bangunan tu, yang di mana dekat bangunan dia tu tingkat yang keempat tak ada orang duduk. Maknanya tingkat atas sekali tu tak ada orang, kosong. Pelajar hanya duduk sampai ke tingkat 3 je guys. And then macam biasa kalau kita baru masuk dekat sesebuah institusi belajar, mesti kita akan menghadapi minggu orientasi guys. Dekat sinilah kita akan bersuai kenal, nak tahu macam mana keadaan tempat kita belajar tu, apa je yang boleh buat, apa je yang tak boleh buat. Semua tu akan diterangkan dekat dalam minggu orientasi tu guys. Bila dah habis orientasi, barulah kelas pembelajaran pun bermula. Dekat sinilah baru si Farah ni belajar. Satu kelas Farah ada 14 orang guys. Jadi dia pun belajarlah macam biasa, tinggal dekat college tu macam biasa, and tak ada benda yang ekstrim pun terjadi. Yang ekstrim cuma kadang-kadang tu ada jugalah terdengar bunyi-bunyi macam orang alihkan perabot dekat tingkat atas dia tu. Ada dengar macam orang bunyi berjalan dekat atas tingkat dia, padahal tingkat atas dia tu kan kosong. Dia kan tinggal dekat tingkat 3. Jadi tingkat yang keempat yang ke atas sekali tu tak ada orang duduk. Jadi setakat dengar bunyi-bunyi macam tu memang dah biasa sangat bagi diorang ni, bagi budak-budak yang satu level ke tingkat 3 tu. Kadang-kadang tu seram jugalah, tapi nak buat macam mana kan, kira macam kita tawakal je lah. Sampailah dah beberapa bulan lepas tu, pada satu malam ni budak-budak bilik Farah terdengar yang salah satu bangunan, kan ada 3 bangunan kan tadi kan, salah satu bangunan yang paling hujung sekali, betul-betul dekat sebelah hutan tu, diorang dengar dekat bangunan hujung tu ada buka bacaan ayat Al-Quran dengan menggunakan speaker babe. Kalau pakai speaker memang kuat gila lah bunyi dia tu. Tapi benda tu tak ada apa yang pelik pun, sebabnya antara 3 bangunan tu mesti akan ada salah satu bangunan ataupun salah satu blok yang buka ayat Al-Quran ikut dia punya hari guys, ikut jadual. Contoh hari ni bangunan A, esoknya bangunan B pula, bergila-gila ikut hari. Tak lama lepas tu salah seorang roommate Farah baru je balik dari kafe tau, and dia masuk dekat dalam bilik tu dalam keadaannya macam tak keruan tau. Weh, babe, ada budak kena rasuk tu dekat blok ujung, tu. Lepas tu Farah reply lah, "Hah? Ya, yelah, tak apalah babe, tak kisahlah. Yang penting bukan buka blog kita." Farah jawab macam gitu. Tapi dalam pada masa yang sama, dia risau juga. Si Farah tu risau juga. Tapi lantak lah, dia pun macam malas nak ambil pot sangat benda-benda macam gini kan. Beberapa minit lepas tu, ngam-ngam time si Farah ni, baru je dia nak study, baru je dia nak buka buku, bunyi notification masuk dekat dalam phone dia. Bila ditekan lock phone tu, tak buka, oh ini grup WhatsApp kelas diorang yang message ni kan. Tak ada apalah yang pelik. Memang tak ada apa, setakat WhatsApp group je pun. Tapi yang peliknya dekat sini, orang yang WhatsApp tu nama dia Wawa Si Wawa ni memang tak pernah nak hantar message langsung dekat dalam grup tu. Sebelum ni dia hanya jadi macam CCTV je lah, paling-paling pun reply okay, noted, alright, itu je. Tapi kali ni dia hantar message sekali dengan voice note babe. Mana tak pelik si Farah tu. Bukan si Farah je yang pelik, budak-budak grup kelas dia semua pelik kan. Gila kau tak pelik. Budak tu selama ni macam pendiam, pemalu tau. Jadi si Farah ni pun punya lah excited nak buka voice note tu cepat-cepat tau. Dia memang tak sabar nak dengar apa yang si Wawa ni voice kan, apa yang si Wawa ni cakap kan. Si Farah tekan play. Kenapa korang ni selalu abaikan dia? Terkejut babe si Farah tu bila dengar macam gitu. Suara si Wawa tu memang lain babe. Serius, memang totally different guys. Time tu si Farah ni dia terkejut, tapi dia macam tak nak fikir yang bukan-bukan lah. And dia pun reply dekat situ. Si Farah tulis, kau ni kenapa wah? Kau okey tak wah? And then si Wawa voice note lagi, aku bukan Wawa lah bodoh. Dia macam gitu guys. Lepas tu ada seorang budak ni, nama dia Amar tau. Dia reply dekat voice tu, habis kalau bukan Wawa, kau ni siapa? Si Wawa reply, kau bukan Wawa. Kau faham tak? Engkau Amar, kau tahu tak Wawa ni suka dekat kau. Kenapa kau tak layan dia? Benda tu macam marah tau. Tapi kau tahu je lah, budak-budak ni semua bukannya jenis yang serius tau. Diorang semua ingatkan si Wawa tu saja je nak ajak gurau ke apa ke kan. Lepas tu masing-masing pun reply lah emoji gelak lah, reply hahaha lah, reply benda-benda yang macam funny-funny lah kan. Sebab diorang ingat benda tu macam gurauan. And then tak lama lepas tu, tiba-tiba salah seorang kawannya Farah yang sama blok dengan Wawa WhatsApp personal dekat si Farah ni. Weh Farah, kau jangan layan dia lah, gila dia kena rasuk ni. Kepala otak Farah ni macam dah blank dah. Apa sal kena rasuk boleh main WhatsApp Si Farah ni pun terus tanya dekat member dia yang baru balik beli makanan tadi tu lah, yang baru balik lepas tu terus cakap ada budak kena rasuk dekat blok sebelah tu kan. Si Farah tanya dekat dia, weh
budak mana yang kena rasuk tu? Yang si member dia ni pun reply, tadi masa aku on the way, aku ada tanya-tanya juga dengan budak-budak yang lepak dekat bawah blok tu. Diorang cakap budak yang kena rasuk tu budak aliran akaun, budak kelas kau lah. Petak kepalanya si Farah ni. Kalau dah budak akaun, confirm lah si Wawa tu yang kena rasuk. Sebab si Wawa ni memang budak akaun yang duduk dekat blok tu. Tapi sekarang ni si Farah ni pergi acah berani pula. Boleh pula si Farah ni reply macam ni guys. Pandai pula hantu main WhatsApp. Modern betul hantu sekarang ni sampai pandai main WhatsApp. Si Wawa tu terus reply, kau memang cari pasal Farah, kau tunggu. Aku tahu bila kau dekat mana, kau tunggu. Time tu suara benda yang rasuk Wawa tu memang macam dah marah gila tu. Tak semena-mena si Farah ni terus meremang bagai nak gila. Lutut dia terus goyang tok. Jantung berdegup laju. Dia macam nervous gila tau. Tadi bukan main mencabar-cabar lagi benda tu. Sekali dia dah reply macam tu, kau takut pula Farah. Lepas tu ada benda yang kelakar sikit lah guys. Disebabkan si Farah ni macam dah takut sangat sampai dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi buka Google. Lepas tu dia download gambar yang ada tulisan Allahu Akbar dalam tulisan Arab tau. Lepas tu dia pergi dekat grup WhatsApp tu. Dia upload gambar Allahu Akbar dalam tulisan Arab tu dekat dalam grup tu. Pam. Lepas tu sekejap je si Wawa tu reply, kau ingat kau hantar macam gini aku takut. Yang ni agak kelakar sikit lah guys. Sampai sekarang ni Farah ni dia masih tak tahu lagi apa motif dia hantar macam gitu. Mungkin ialah sebab dia dah macam terlampau takut kan. Tadi dah dia mencabar. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa, dia buatlah macam gitu. So guys, grup tu terus jadi senyap tau pada malam tu. Semua dah tak ada mesej dah, tak ada apa, dah kosong. Last kali mesej Wawa tau. Benda ni pun sambunglah pada keesokan harinya. Esoknya si Farah ni tanya dekat member kelas dia, macam mana si Wawa tu boleh kena rasuk So member dia pun ceritalah, semalamnya tu diorang ada buat bacaan Yasin beramai-ramai dekat surau blok diorang. Dekat surau blok diorang bila masing-masing tengah khusyuk baca Yasin tu, tiba-tiba si Wawa tu menjerit bagai nak gila guys. Bukan setakat jerit, dia siap mengilai lagi pula tu. Itulah permulaan di mana Wawa kena rasuk guys. Dan diorang pun tak tahu macam mana si Wawa ni boleh dapat phone dia sendiri tu time kena rasuk tu. Lepas tu bila dia dah dapat phone tu, dia duduk kat hujung penjuru surau. Lepas tu dia pegang handphone sambil dia voice, sambil dia cakap, sambil dia typing semualah. Bukan Wawa lah yang buat benda tu semua. Yang buat benda tu benda yang rasuk dia tu. Tapi benda yang rasuk dia tu tak tahu datangnya daripada mana. Lepas tu ustaz pun datang dan keadaan dekat situ pun jadi reda. Sejak daripada tu Wawa ni selalu sangat cuti. Dia bukannya jenis cuti ponteng duduk dekat dalam bilik. Dia bukan macam gitu. Dia cuti, dia balik ke rumah orang tua dia untuk pergi berubat cara Islam yang sebenarnya guys. Dan bila dah pergi berubat, barulah dapat tahu yang si Wawa ni rupanya terkena buatan orang. Sebenarnya benda tu nak ditujukan kepada abangnya Wawa. Tapi tak pasal-pasal Wawa pula terkena buatan tersebut. Yang rasuk dia tu, yang kacau dia selama ni, memang benda tu lah yang buat semuanya tu. Itulah perkongsian daripada Farah, bukan nama sebenar. Jadi guys, macam mana sekarang ni? Time kena rasuk boleh main WhatsApp tau. Gila lah geng. Tapi benda ni sebenarnya boleh jadi tau. Korang ingat tak beberapa minggu lepas Kerot ada buat video pasal Malaysian Driving School? Korang ingat tak? Masa Man mula-mula kena kacau tu, korang nampak kan dekat CCTV tu yang hantu tu boleh main buka tutup komputer. Korang nampak kan? So benda ni tak mustahil juga guys. Walau macam mana sekalipun, kita memang kena sentiasa berjaga-jagalah walau di mana kita berada. Kena selalu jaga adab kita, kena selalu jaga tutur kata kita. Apa yang keluar daripada mulut kita ni, Kang tersilap kata makan dekat diri sendiri nanti. Benda ni bukan untuk di alam di sebalik mata je, tapi kita antara manusia pun kena buat macam gitulah. Tak pasal-pasal kalau kita main cakap main kan kena lebih pula kan. So guys, itu saja kisah untuk kali ni. See you on next video. Assalamualaikum.